Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kaum ibu dan juga penonton-penonton yang ikut ruangan ini yang ada kat luar sana sekalian. Alhamdulillah panggil sama-sama kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang mulia ini. Banyak benda kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala kena buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itulah panggil tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala dah ciptakan kita mari di sini di atas muka bumi ini di antara sebab besar yang Allah ciptakan kita ni selaku hamba Allah, termasuk saya, kaum-kaum ibu dan juga manusia semualah, khususnya beriman kepada Allah tu tak lain tak bukan untuk kita nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah sebut wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar jadi kita saja manusia ni. Allah jadi juga kaum jin tu. Jin. Tujuan besar yang Allah jadi kita manusia jin, iaitu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perakit kita. Dan kita perhati, kita tak lepas daripada benda macam tu. Betul ke tak? Di antara sehidup sehari kita kena semaya. Bagi tanda tunjuk kata kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ni dia seru kita menjadi hamba yang bertakwa kepada kita. Takwa ni kita kecek mudah-mudah ke, takut dia. Takut kepada Allah. Allah ni hebat, Allah ni. Ya biasa dia ciptakan kita manusia ni. Di antara mari dengan kita sifat takut, sifat takut. Kalau kita takut satu benda, bagaimana kita nak buat dengan benda yang kita takut tu? Pasti kita akan lari jauh pada dia. Panggil di antara contohlah, ada orang sebut takut di hatu misalnya. Orang lari jauh Kalau rumah tu ada hatu, ada ngosek dah apa, siapa tak tidur ataupun siapa takutlah rumah tu. Di masa yang sama, biasa lumrah pusingnya dunia sekarang ni penuh dengan musibah, penuh dengan bala-bala Allah Subhanahu Wa Taala yang nak menguji kita orang beriman ini. Kita boleh lihat orang kawasan Afrika orang kulit gelap tu, mereka menghadapi lapar, negeri yang kering kerotan, tak ada nak cari hujan sitik mungkin payah, terpaksa lari diri, hijrah diri, pindah diri pergi kepada negeri-negeri yang ada makan ni misalnya, ataupun negeri-negeri yang menghadapi perang. Perang situ, perang sini. Kita boleh lihat di antara hasil yang boleh daripada perang tu, iaitu pindahnya manusia takut kepada mati, takut kepada bom macam-macam. Tapi saya nak cerita ni, Allah ni dia hebat. Dia kata kalau kita takut kepada dia, jangan lari, kena masuk dekat dia. Allah ni kalau kita takut kepada Allah, jangan lari, kena masuk dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dekat tu, kalau kita lebih tepat kata kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita boleh lihat orang yang takut kepada Allah, tapi di masa yang sama kita lihat perjalanan hidup dia betapa jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu ni orang panggil selisih jalan di antara takut pada Allah ataupun cari jalan cari dekat Allah. Maksudnya selaku nasihat yang pertama di antara perakit kerja kita selaku orang beriman kepada Allah, di antaranya kita nak takut kepada Allah dengan kita cari jalan masuk dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam ni ia peluahkan kita banyak-banyak jalan. Sama ada semaya, ibadat Kalau kita tengok sekarang ni, banyak benda yang kita kena update ataupun upgrade semaya kita. Dan susah nak jawab sepenuh mulut kata kita lah semaya yang kita buat lah semaya yang paling sempurna sekali. Payah nak sebut. Sebab apa? Sebab banyak benda yang kita kena upgrade dalam semaya ibadat. Mana lagi puasa nak mari tu. Puasa ni hari ni tepat berapa ni hari ni? Kita sekarang ni dalam bulan Rajab bulan Rajab.
Mungkin sebelum ni ada penceramah-penceramah deh, ustaz-ustaz yang menasihatkan kepada kita, yang membagi peringatan kepada kita. Di antaranya bulan Rajab ni deh sebagai bulan yang sebagai jalan lalu untuk kita nak buat persiapan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Rajab ni. Hari ni tempat apa dah hari ni? Bulan Rajab ni siapa tak ingat? Bulan Rajab tempat apa hari ni? Tempat apa hari ni Hari ni tepat dah, 19 dah mengikut takwim. Dah itu 19 bulan Rajab lah kita. Allah, habis separuh bulan Rajab dah. Nak pergi kepada akhir Rajab dah. Dan kita tahu semua kata kalau lepas bulan Rajab masuk bulan Syaban. Dah, lepas Syaban bulan Ramadan. Maka bulan inilah bulan yang kita kena sedar sikit. Yang kita duk ralik sebelum ni. Maka dah kroai hak duk kebuk tu boleh sapu dah kebuk tu. Dah kain mayit hak comel-comel yang kita pernah guna masa tarawih hari tu dah boleh dah nak basuh nak gapo takut kata sebagainya. Ataupun panggil gapo tu macam-macam lah dah. Setengah orang tu duk cedek puyuk nak masuk bulan Ramadan ni dah. Malaysia ramai lah show ni pergi beli puyuk cuk baru dah. Pinggir cuk baru nak makan. Tak salah tu. Tak ada salah, tapi asasi hak kewajipan tu kita dulu kau kita belakang benda tu. Maksudnya kita cedek hak ni dulu. Dan puyuk tu mari belakang tak apa. Maka kita kena buat molek, fokus molek dalam hidup kita tu selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sikit sebanyak sebagai peringatan lagi lah, bulan Rajab ni kalau kita sebut dia adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala hari perang, walaupun dunia kita sekarang penuh dengan peperangan sekalipun. Hari perang kita. Di antara bulan dalam Islam 4 bulan kan kita semua ingat belaka dah. Abang Allah sebut tu sesungguhnya inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran. Panggil sungguhnya bulan di sisi Allah tu 12 bulan Allah sebut dalam surah An-Nahl tu. Maka bulan Rajab tu di antara satu dalam 4 bulan tu yang Allah Subhanahu Wa Taala haram kita perang. Perang di sini bukan kita biasa perang, tapi orang yang perang tu Allah tak suka perang. Allah tak suka tumpah darah. Allah tak suka melakukan dosa banyak-banyak dalam bulan ni. Munasabah yang saya sebut tadi juga, bulan ni sebagai bulan yang kita buat persiapan untuk kebaikan lah. Buat persiapan untuk kebaikan yang lebih rapi. Dan itulah praktik kita selaku hamba yang beriman kepada Allah. Kita sentiasa panggil akak taraf semua hidup kita dalam sudut ibadat. Dan di antara selisih, walaupun selisih ahli sejarah tentang peristiwa, di antaranya dikatakan bulan ini juga berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bulan ni berlaku Isra' wal Mi'raj, walaupun di sisi para ulama mereka selisih pendapat tak apalah. Yang penting Isra' Mi'raj tu wajib berlaku. Pasti berlaku. Gapo yang kita boleh pengajaran mungkin kita pernah dengar dah dalam peristiwa ini, di antaranya semaya. Dan semaya. Hak penting poin penting yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil tu semaya. Dan kita tengok betapa pentingnya semaya, dia beza dengan ibadat-ibadat yang lain. Puasa Allah Subhanahu Wa Taala buat turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi hijrah pergi Madinah. Allah turunkan puasa. Puasa. Panggil apa lagi? Zakat. Zakat. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi pergi sampai Madinah, Allah fardukan zakat Nabi. Haji. Kita nak mengapa rukun Islam tu ada 5 perkara tu fardu ibadat belaka tu. Tapi yang bezanya semaya dak maya. Maya Allah tak wi Jibril waktu turun, tapi Allah wi Jibril akak Nabi naik. Ni hebat kita. Ini hebat. Betapa pentingnya. Sampai itu kita semaya ni 5 waktu ni tak ada untuk umat-umat dulu. Walaupun umat dulu semaya juga pun. Sebab semaya 5 waktu ni untuk kita umat Nabi Muhammad dan kita umat dia. Pisik sikit ni. Sampai kita nak jaga molek dan kena buat comel ni. Sampai tu Nabi Muhammad ni sebelum dia nak boleh semaya 5 waktu ni, dia ni di ejek-ejek, dihino-hino, diseno-seno, disinde-sinde oleh orang Quraisy, orang Yahudi. Sebab apa? Sebab Muhammad ni jadi nabi baik mana dah maya tiu kita.
Sebab kita ni Nabi kita dulu maya juga 2 waktu pagi dan petang. Dan Nabi sebelum dia jadi Nabi dia duk maya tu pagi dan juga petang. Muhammad jadi Nabi be'anu kita puasa panggil hari Ashura, dia puasa atik. Jadi tiru kita sampai tu Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan ejik-ejik mereka itu dengan panggil wi turun atau wi semaya khah untuk umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 5 waktu. 5 waktu. Maka di sinilah sikit sebanyak tajuk yang diberi oleh saya hari ni kita nak buat macam manakah kita nak menjadi hamba yang sentiasa panggil nak akak tarah semua bab-bab ibadat kita tu. Bukan sekadar ibadat lah, termasuk juga kehidupan kita. Sampai tu hidup kita nak baik, asas yang pertama kantong yang pertama hak kita tengok kata hidup kita nak baik tak baik tu, semaya kita baik ke tak? Semaya kita baik ke tak? Sampai tu kalau kita semaya kita baik, semaya kita penuh dengan khusyuk, semaya kita penuh dengan tawaduk, semaya kita penuh dengan tak gaduh, tiap-tiap datang kita tukar tu, kita boleh lihat betapa ada disiplinnya hidup kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sabit Nabi SAW sangat-sangat ajar sahabat ni burnakan hidup mereka dengan semaya ni. Sebab Nabi SAW, Umar bin Khattab kata, kalau kami semaya, Nabi tu akan akad takbir kalau sah tak betul. Tanda kata Nabi bagi kepentingan sungguh. Sebab apa? Sebab kita nak guna hidup macam mana kalau maya duk selerak lagi. Betul tak? Kita nak jadi orang betul masa macam mana kalau duk semaya lewat lagi. Betul tak? Kita nak urus kehidupan yang cukup lengkap macam mana kalau semaya kita tak boleh jaga. Duk gagah ambil maya sah tak sah kadang-kadang takbir Fatihah betul tak betul. Itu tanda kata kewajipan kita tu nak molek hidup kita kena lihat kepada ibadat kita ni macam mana. Sampai satu ketika Umar kata Nabi pernah ambil manuh tu panggil buat betul sah ni. Mana betul sungguh dalam manuh tu. Mana kalau belok dia tak kena dia tak kena payah tu. Maksudnya ya ukur dengan manuh tu tak nak betul sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hidup kita maya ibadat betul, hidup lain betul. Kemungkinan sini saya bawa 2-3 perkara dengan masa yang ada ni lah. Apa arti yang kita kena cedera dalam hidup kita. Dan saya yakin, hak ni walaupun kita tengok dia benda yang remeh dalam hidup kita, tapi hak ni lah kita gagal sekarang. Kita gagal sekarang dalam hidup ni benda yang remeh-remeh ni Sampai itulah, dan benda ni boleh buat kita jadi orang yang kuat dalam hal ibadat tu, semua ibadat, bukan sekadar semaya. Kita mai tengok gapo tu insya-Allah taala. Yang pertama ni kita pernah dengar dah, tapi nak pesan sekali lagi untuk nak ulang kaji hidup kita. Gapo? Yang pertama kita kena ikhlas niat. Ikhlas niat. Ni payah kita ni. Ikhlas niat kita ikhlas tu. Sama ada bab ibadat tu wajib dah. Bab kehidupan pun pasti kena kita jadi orang yang ikhlas niat kita. Dan benda yang fisik sikit, orang yang ikhlas dari niat ni, dia tak akan jumpa dengan raguan-raguan daripada syaitan. Ini penting. Sebab itu syaitan yang pernah mengaku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara orang yang ia tak boleh kosek pasti sekali satu Nabi Muhammad SAW dia boleh kosek. Dia kosek tak makan orang panggil. Tak makan. Dan dalam sejarah sebut juga Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ni syaitan takut dia. Dia takut dia. Sehingga para sahabat sebut lorong mana, jalan mana Umar biasa jalan tu, syaitan tak jalan lorong tu takut orang ni. Bukan sebab backing dia, tu ikhlas hati dia. Dan syaitan juga royak kepada Allah, di antara aku nak kosek tak boleh ya Allah, itu orang yang ikhlas hati. Boleh kita royak juga sebaliknya. Kadang-kadang kita ni syaitan duk ragu lah kok tu kok ni tu, ikhlas kita setara mana? Tu ikhlas kita tu setara mana? Ikhlas kita dari hati setara mana? Walaupun ulama sebut ikhlas ni kita tak boleh nak ambil timbang, nak tak nampak orang panggil benda tu.
Dia kata siapa ada ikhlas 10 kilo misalnya. Ya ni 7 kilo, kena penuh sikit 3 kilo sama dak. Tak bagi nanti email payah orang panggil. Tapi kita lah tahu kata sejauh manakah ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bab ikhlas inilah orang panggil mengeluarkan, membezakan orang yang ikhlas dengan Allah dengan orang yang munafik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang panggil satu benda yang kaum munafik tak boleh buat apa? Ikhlas. Dan kita ni kadang-kadang tak yakin, nak percaya ke siapa tak boleh. Siapa tu yang ikhlas dengan kita? Walaupun kadang-kadang dia masuk senyum dengan kita, betul? Tak, dia masuk senyum dengan kita, dia bagi salam baik dengan kita, tapi bagaimanakah isi kandungan dalam hati dia tu? Yang mana gulungan ni pernah berlaku di zaman Nabi SAW, yang kadang-kadang kita tengok dia ikhlas, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah royak kepada Nabi, inilah gulungan yang munafik, gulungan yang tak ada sikit apa pun ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kadang-kadang kita ni setengah di kalangan kita, we buat baik ya, kita rasa mana? Kita rasa macam mana kalau buat baik dengan orang? Kita berasa macam mana? Kita berasa kata, ada orang tengok gedak aku ni buat baik ni. Betul tak? Kita berasa kata, ada orang puji gedak aku buat baik ni. Ataupun kita semaya ya, ada orang tengok gedak kita semaya molek gedak ni. Jadi hati kita nak pergi ke tu semua. Itu ikhlas ni benda yang penting untuk kita nak kontrol hati macam mana kah? We benar-benar 100% ibadat kita, diri kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah kita perhati. Setiap kali kita semaya, kita mula dengan mengaku diri kata kita nak ikhlas dengan Allah. Betul tak tu? Kita baca ke? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa iftitah sebelum tu semaya tu. Kita ayat semua kepada Allah, ya Allah, sungguhnya semaya aku ni dan kehidupan aku ni, hiduplah matilah hijau aku semua tu lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Tapi lepas doa tu ya, marilah kerah. Marilah kerah. Lepas doa tu, lepas doa ngaku, ya Allah, kita baca Allah belum nak baca Fatihah tu kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Habis doa tu, start nak baca bismillah, mari dah anak cucu kan. Makan ni, hajal, mari belakang dah. Tu orang panggil apa? Susah kita nak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun lagu mana dah, itulah praktik kita, hijau kita. Kena betulkan hati. Dan saya tak confirm kata orang kecek, hodok kecek ni lebih ikhlas pada orang dengar sekarang. Tapi kita kena tengok tinjau bersama betapa hebatnya ikhlas ni. Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita menjadi hamba yang sentiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para ulama dia bagi jalan keluar sikit tentang semaya kan. Kita nak buat macam mana? Kita tak lepas daripada raguan-raguan nafsu lah, setel dalam semaya, buat macam mana? Yang baik sekali kita, apabila kita memikir benda hak dunia ni masuk dalam kepala kita tentang akhirat maya tu dah, kita sekat dah. Kita sekat dah. Jangan kita duduk clear dengan dia, ataupun jangan duduk abang duduk dengan dia lah, duduk tak sing dengan dia tu, dia akan panjang kali panggil. Lebih lagi dah ni, cuma nak maya tarawih ni kan. Maya tarawih tu satu rakaat boleh terimeh nak rokok tu kok, panjang sikit kan masa. Kita pergi jauh dah sampai pecah habis menu esok gapo tu. Kita ni kadang-kadang sebab kata terimeh dia baca dah. Habis itulah kita penting jugalah untuk buat persiapan yang lebih rapi untuk nak mengikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kita sendiri yang maya jadi makmum tu kena baca-baca Quran juga ke, untuk nak turut email baca deh. Tiap-tiap kali bunyi azab deh, untuk email baca azab tu kita hati kita Allah takutnya pada Allah. Deh, bunyi jannah, bunyi syurga tu hati kita berasa nak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena duduk situ maya kita. Maksudnya ikhlas ni satu benda yang permulaan. Bahkan kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi sebut hadis yang masyhur. Kita di kalangan kita semua saya yakin duk ngapa dah hadis Nabi sebut apa? Innama a'malu binniyat. Ni hadis ni.
Ikhlas dengan Allah, Nabi sebut tu, tiap-tiap amalan kita tu bergantung dengan niat, panggil. Dan di sini ikhlas dengan niat bukan sekadar semaya kara, semualah ibadat. Ni kita main ngaji hari ni. Kita main ngaji ni. Kita ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, panggil ikhlas sesungguh kepada Allah. Nak buka dada terima ilmu Allah. Dah panggil nak terima apa yang kita dengar tu, nak pergi pakar, nak pergi royak kepada orang yang kita kenal untuk nak apa panggil sama-sama menjumpa cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, panggil. Sebab tiap-tiap amalan tu bergantung dengan niat. Kita hari ni hadap kita tak boleh pahala sikit habuk orang kalau kita duduk ngaji tu, kalau kita tak niat ngaji kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh pahala sikit habuk kita. Dan di masa yang sama, orang yang ngaji dia ada kelebihan sokara, tak harap apa. Tak harap kita apa sokara. Allah bagi kelebihan orang ngaji ilmu, harap Allah ampunkan dosa kita semasa kita duduk ngaji ni. Ni abang mungkin amalan lain tak ada sini. Kita harap ketika kita duduk ngaji di antara malaikat semua tu istighfar untuk kita orang ngaji ilmu ni. Kita bangun pagi tak ada ke, lepas main suruh banyak benda. Nak istighfar kepada Allah 2-3 kali misalnya. Tapi apakah hebat apabila kita mengaji, niat ikhlas baik dengan Allah, malaikat ada istighfar kita. Tak saja ke ngaji kita. Dah, sekurang-kurangnya main ngaji dosa-dosa dulu habis dah. Malaikat ada istighfar. Di antara selagi lain pada malaikat istighfar, apa? Ikan-ikan semua abang makhluk-makhluk Allah dalam laut tu istighfar belaka kita ni. Allahu akbar. Pada ikan dan nara tu kita duduk sama ni tak habis lagi ikan lagi. Berapa juta bilion tak tahulah makhluk ikan, makhluk ni bawah patak langit, patak bumi, patak air tu. Dan Allah tak fokus kata patak nara nak ampun dosa kita ada. Semua laut yang ada atas muka bumi ni istighfar kepada kita orang ngaji ilmu ni. Yang penting bagaimanakah niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, apa? Kita kena menjadikan orang yang sentiasa niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi bagaimanakah puasa yang nak mari. Sejak Nabi sebut ada golongan manusia yang puasa tak boleh satu, tak boleh satu kecuali lapar dan juga dahaga. Semua tu kita fikir duduk di mana? Duduk di niat. Niat. Bagaimanakah kita niat puasa? Boleh niat puasa tapi semua tu boleh tengok kepada diri seorang tu tak ada sikit habuk pun kata dia puasa. Cuma dia tak makan, tak minum, kita tengok je. Maka ada juga golongan yang puasa saja-saja tak boleh perkara. Ini penting niat. Yang kedua kita kena sentiasa rasa muraqabatullah. Muraqabah ni apa? Sentiasa sera dan ingat semua kata Allah Subhanahu Wa Taala tu duk tengok kita. Dan kita pun rasa sama kata apa-apa yang kita nak buat tu Allah akan tahu apa yang kita buat. Kena sentiasa rasa kata Allah ni tahu semua apa yang kita buat. Allah jaga kita semua. Sampai itu saya pelik. Kita di antara manusia dan ulama sebut, kalau kita nak buat dosa satu perkara dan kita buat dosa tu jaya, ulama kata jaya itu bukan sebab kaum sama kita dak, tapi setan iblis yang tolong jayakan kita. Tapi di masa yang sama, betapa hebatnya kalau kita niat nak buat dosa tapi di tengah jalan kita batal niat tu. Kita batal. Dah kita klik mari tak sewa. Di sini Allah lah yang bantu kita untuk jaga kita tak siwak dosa. Sebab apa? Sebab hidup harian kita tak lepas daripada dengan perbuatan dosa-dosa. Walaupun kita tak terbit luar pergi pajak, pergi pahak ketika orang, tapi kadang-kadang mulut kita kecek tu boleh bunuh orang. Boleh bunuh orang sepanjang hidup dia. Mulut kita, lidah kita yang tajam itu boleh bunuh hidup orang, satu orang dengan sebab memang kita, dengan sebab pandangan kita, dengan sebab kata-kata yang pada mari pada mulut kita. Maka tiap-tiap benda yang kita nak buat kejahatan, dosa apa-apa, kita selaku orang beriman kepada Allah kena sentiasa tahu
Dan khabar semua betapa Allah Subhanahu Wa Taala tu duk tengok, duk cek kita semua. Bahkan kita juga kena rasa kata Allah, kita tu bang rasa kata Allah dengan kita. Sebab itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan, kebaikan itu? Maka di antara jawapan yang kita boleh, kita kena sentiasa rasa semua kata Allah duk tengok kita. Dan kita juga rasa kata Allah kita tu rasa kita ada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Benar ni kita kena rasa semua. Kalau kita rasa semua, hidup kita lebih baik daripada ni lagi saya rasa. Hidup kita rasa lebih akid ada taraf sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita tadi saya sebut awal betul tadi. Kalau kita benar-benar takut kepada Allah, bagaimana kau hidup kita semakin hari semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita cepat-cepat cari jalan masuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah benar-benar kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh. Itu di antara punca, di antara sebab kita kena menjadi hamba yang sentiasa rasa kata Allah tu tengok kita, duk cek kita, dan kita juga kena rasa klik kata Allah tu ada. Allah tu duk cek kita setiap perbuatan kita. Dan kita pernah semua tahu kata kita ni tiap-tiap orang kita ada malaikat okey. Kiri kanan tu bodyguard kita. Bodyguard kita. Dia panggil ada malaikat ada jaga kita kiri kanan. Kalau kita orang panggil tersilap ataupun membuat dosa satu benda tu, juga hak kiri tu tanda dah. Tanda dah. Dan kalau kita ada niat baik, buat baik ke apa tu hak kanan tanda. Tu di antara benda yang kita kena rasa semua benda macam ni. Barulah kita ada sifat malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu. Sebab itu para as-salafus salih, mereka tak akan buat dosa dengan dosa yang sama. Beza dengan kita. Kalau benar-benar kita orang yang sentiasa nak akad tarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua, kita kena ingat kita tak akan buat dosa yang sama yang kita pernah buat dah di masa dulu. Contoh, masa yang telah lepas kita kurang semaya, tapi hari ni masih duk kurang semaya situ. Masa telah yang lepas kita banyak duk kata ke orang, kita banyak ada dosa dengan sesama Bani Adam, manusia ni. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, akad tarah kehidupan kita kerana Allah, kita tak akan buat dosa yang sama. Sebab itu tanda kata kita telah lepas lucuk dah daripada benda dosa yang kita buat. Tu barulah orang panggil taubat diterima. Sebab itu di antara tanda kalau kita taubat dengan Allah Subhanahu Taala, kita nak tahu kata Allah terima tak terima taubat kita, sekarang kita tengok kehidupan kita selepas kita taubat kepada Allah. Kalaulah kehidupan selepas kita berdoa, semaya taubat kepada Allah dah, kita masih lagi kata ke orang seperti mana kita biasa kata ke orang sebelum kita mai taubat itu, tu taubat kita tidak diterima kepada Allah Subhanahu Taala lagi. Itu satu peringatan yang kita kena rasa kata Allah bersama kita semua. So lagi kita kena jadi seorang hamba Allah yang sentiasa muhasabah diri. Muhasabah diri. Seperti mana Sayyidina Umar bin Khattab sebut kata, muhasabahlah diri kita sebelum kita akan dimuhasabahkan diri. Akan dimuhasabah. Kita kena cek diri kita sebelum kita dicek oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa muhasabah diri sebelum kita nak cek muhasabah kelik demo, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat kita, apabila kita dicek muhasabah pada Allah, kita tak ada okat dah nak kelik muhasabah diri semula ni. Tak ada okat dah. Sebab inilah peluang kita. Ni ketuntun ciwik kita. Modal kita. Nak muhasabah dia apa? Umur yang kita ada ni lah sebagai pala modal untuk kita nak muhasabah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Allah nak cek kita. Dan hari itu kita tak ada peluang dah untuk nak klik muhasabah diri semula. Seperti mana Allah sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat esok tu
hari yang gapo benda tu tak boleh beri manfaat dah kepada kita. Sama ada harta kita yang kita kadang-kadang duk kerja kan, letih perlu cari harta, cari nafkah, cari rezeki nak pelihara semua orang-orang di bawah jaga kita. Kadang-kadang benda tu tak boleh beri manfaat kita. Dan juga anak pinak. Anak pinak yang kita kadang duk didik dia, duk harap dia, duk ajar dia, duk asuh dia. Kadang-kadang hari akhirat nanti dia juga tak boleh beri manfaat kepada kita. Kecuali orang yang rasa lega dan bangga dengan Allah ketika Allah panggil jumpa tu, orang yang ada hati yang lapang, hati yang seni. Hati yang seni. Biqalbin salim, hati yang seni, hati yang tak ada terikat apa-apa dah. Dan harta yang kita cari, kita jariah, kita sedekah, cukup siap dah. Kita rasa pelak pai dah. Hak ni dah orang yang jaya di akhirat nanti. Maksudnya, kita nak sapa proses tu, kita nak sapa matlamat tu, kita kena melalui proses apa? Muhasabah diri. Muhasabah diri, cek diri baik-baik. Sebab itu para sahabat, sebelum di antara sahabat mereka di antara sentiasa muhasabah diri semua. Hari ni Nabi SAW dia tanya sahabat, tiap-tiap pagi akan tanya kita. Nabi dia tanya sahabat dia, wahai sahabat, hari ni nak buat apa? Nak buat apa hari ni? Maka sahabat, ya Rasulullah, kami nak buat kebaikan hari ni. Nak buat kebaikan hari ni. Wang pen dah. Lepas buat baik, nak buat apa pula? Akan bersyukur. Akan bersyukur kepada Allah yang Allah we peluang untuk buat baik. Tu panggil cara sahabat mikir, bukan sekadar buat baik saja, tapi ada apa? Ada proses, ada muhasabah tentang buat baik tu. Bagaimana kau hari ni buat baik buat perkara? Sebab tu para ulama sebut orang yang lebih-lebih kita akhir zaman ni lebih baik orang yang akhir hidup ke zaman tu orang yang sentiasa muhasabah. Kalau boleh lah. Kita terang ke tanda. Hari ni buat dosa gapo tik so. Dah tanda. Celak mata lah lepas mai subuh apa syiak tu dah. Belum nak katuk mata tidur malam hari tu. Terang tanda. Kalau ingat fikir tak apa Kalau tak ingat ni terang tanda. Terang kita buat macam tu. Tanda hari ni kata orang sekali. So, pukul 8 tadi dia lisih lenak tu, yang kita belakang dulu tapi ambil hal ni pergi ngupak dia. So, dosa misalnya. So. Ataupun macam-macam lah. Sebab apa? Sebab mudah-mudahan esok-esok tu kita tak akan buat dosa yang sama ni. Tak akan buat dosa yang kita buat dah hari ni. Itu orang yang muhasabah diri yang baik tu. Baik tu. Ataupun kebaikan. Hari ni dekah kat orang 10 kok kada anak yatim misalnya 10 kok. Gitulah ginilah. Terus tengok esok tu boleh kedak jadi 12 kok misalnya kalau ada peluang. 15 kok misalnya. Ataupun dekah tak beradu-beradu sebab amalan ni amalan kebaikan. Tu di antara kita kena sentiasa jadi orang yang muhasabah diri semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab muhasabah tu dia adalah peluang yang Allah bagi kepada kita dan hidup kita inilah paling modal untuk kita nak muhasabah sebelum habisnya paling modal itu nyawa ketika Allah kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan masa yang ada mungkin sekali lagi akhir di antara kita kena ada niat ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jadi orang yang sentiasa rasa kata Allah ni bersama kita, duk tengok kita, duk shake kita. Di masa yang sama kita juga kena rasa kata kita ada Allah depan kita, kiri kanan macam-macam untuk kita nak jauh pada dosanya. Dan kita kena jadi hamba yang sentiasa apa ni? Muhasabah diri sama-sama. Latihkan diri muhasabah untuk kita menjadi insan hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik mungkin yang kita boleh jadi. Dan akhir sekali kita kena menjadi hamba yang sentiasa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal. Ramai di kalangan kita salah guna tawakal ni. Setengah orang yang lekat mulut lah. Tawakal lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita nak sapa matlamat tawakal, kita kena melalui proses kerja dulu. Contoh semaya kita.
Kita yakin ke tak kata Allah nak terima semaya kita? Hak tu kita kena tawakal pada Allah. Yang penting kita kena buat sebaik mungkin semaya kita. Barulah kita rasa Allah terima juga semaya kita. Betul ke tak tu? Kita pandai minta tawakal je. Kadang-kadang semaya tu dok atik ataupun semaya molek atik dok atik. Bagaimanakah tawakal kita nak menghasilkan benda-benda macam tu? Ya, tawakal tu boleh mengeluarkan natijah yang baik dan juga natijah yang luar biasa kepada kita. Tapi yang penting, apakah usaha kita sebelum nak tawakal tu? Sejauh mana? Saya nak cerita satu cerita. Dan cerita ni berlaku di dalam bulan Rajab. Nabi lepas Nabi mati, ganti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Abu Bakar, sebelum Abu Bakar nak mati sikit, tentera Islam panggil pergi mempertahankan, pergi perang lah dalam bulan Rajab ni untuk nak mempertahankan Islam kita. Orang panggil perang Yarmouk. Mungkin kita sebahagian kita pernah dengar perang Yarmouk. Yarmouk ni satu tempat duduk di Syam. Sekarang duduk di Jordan, negeri Jordan. Siapa pergi umrah ke apa, kalau ada peluang masuk di Jordan ke? Teragi di Yarmouk tu, tempat para sahabat perang situ. Nak cerita tentang tawakal ke apa? Dalam perang Yarmouk ni kita, kalau kita tengok tak ada okak ni Islam nak benar ni. Tapi semua tu ya awal sampai akhir Islam benar juga. Tiap-tiap kali perang. Sebab apa? Tawakal ni lah, tawakal. Kita boleh tengok dalam perang Badar ke, perang Badar tu yang berlaku bulan Ramadan tu. Jumlah 313 orang. Orang Islam, sahabat Nabi. Dengan orang Quraisy Mekah 1000 orang tu. Kalau tengok dengan jumlah macam mana? Siap-riak lah. Tapi dengan sebab tawakalnya mereka, berperang sungguh-sungguhnya untuk nak mempertahankan Islam. Akhir sekali macam mana kita? Islam benar. Natijah yang keluar itu baik, benar, melalui pertolongan tawakal para sahabat pada Allah. Dan dalam perang Yarmouk ni, perang ulama kata 50-50. 50-50 boleh hadir Allah, 50 boleh hadir benar. Sikit lah persen dia. Kalau orang sakit kat koma lah tu, 50-50 ni. Sebab apa? Sebab kalau kira kata sore lawan ni kita. Sore lawan ni. Sore Islam, sahabat Islam sore lawan ni orang Rom tu. Perang Yarmouk ni. Dan apabila perang, akhir sekali nampak Islam nak hundur, timbulnya satu sahabat Nabi, nama dia Ikrimah. Nama dia Ikrimah bin Abi Jahal. Kita kun nama ni Abi Jahal ni. Siapa Abi Jahal kita? Abu Jahal. Siapa Abu Jahal kita? Orang yang apa? Orang yang menetai Nabi habis ramak-ramak lah. Ketika Nabi dakwah Makkah, dia lah ketua menetai. Tapi tengok Allah ni, jahat sama Abu Jahal, anak dia masuk Islam. Ikrimah. Dan mati dalam perang ni, perang Yarmouk ni. Sebab apa? Sebab apabila dia habis ramak rasa Allah, Ikrimah ni lah turun atas kuda dia, perakat kata, "Pia, nak pergi mati dengan aku." Nak pergi mati dah. Nak tunjuk kata berani Islam, nak tunjuk hebat kita Islam. Kalau duk gini Allah siap ni kena buat satu perkara dah. Kena buat satu-satu benda dah. Bagi tunjuk kata kita ni berani kuat ni. Akhir sekali apabila Ikrimah perakat gitu, boleh 400 orang bersama nak pergi mati lalu dah dengan Ikrimah. Nak pergi mati lalu dah. Akhir sekali apabila dia perang, akhir sekali apabila orang Rom tengok kata hebatnya Islam, beraninya jam mati, tak takut apa-apa tu, akhir sekali Rom hundur kelik. Dan perang Yarmouk tu benar Islam kita. Nak cerita tak apa? Kadang-kadang tawakal ni sampai kita kena gada nyawa. Walaupun kita yang bertawakal ni tak boleh tengok natijah yang macam mana, tapi benda yang kita tawakal tu yakin baik dengan Allah Subhanahu Taala. Yakin baik. Yang penting secara manakah usaha kita dengan kerja yang kita boleh mau main parakit kepada Allah Subhanahu Taala. Kita ni lah semaya, ibadat, semua tu kena buat sebaik-baik mungkin
bahawa kita kena menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sikit sebanyak yang ingin saya main kongsi dengan masa yang ada hari ini. Mudah-mudahan kita boleh istifadah bersama. Sekali lagi saya ulang, kita nak baik, nak hidup, nak hebat dalam kehidupan kita, beribadat, kehidupan kita kena jadi hamba yang sentiasa ikhlas niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sentiasa rasa kata Allah tu duk tengok kita, duk cek kita, tingkah laku kita. Walaupun kadang-kadang kita yakin dah kita duk dalam gua, kau duk dalam umuh sorang tak ada beritahu dah ni, tapi yakin Allah ada situ. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita semua walaupun di mana kita berada. Itu Allah. Dan yang ketiga, kena sentiasa menjadi muhasabah diri. Ceklah diri kita baik-baik. Lepas kita yakin kata kita selamat dah, ceklah orang yang duduk di bawah jagaan kita, ahli keluarga kita, anak-anak cucu kita, masyarakat kita, bagaimana kehidupan mereka. Saya rasa sekarang ni kita perlu kesedaran banyak lagi untuk nak muhasabah diri. Dalam masyarakat kita bukan, manakah bab kehidupan ni banyak benar kita nak kecek bab muhasabah ni. Islam kita masih terlibat dengan makanan syubhat, makanan haram. Tak ada kesedaran panggil. Bukan sekadar tak ada kesedaran, tak ada orang nak mula nak menimbulkan kesedaran itu. Masing-masing dia bawa diri belakang. Tapi itu muhasabah ni benda yang penting dah dalam kehidupan kita. Akhir sekali kita kena sentiasa menjadi hamba yang bertawakal kepada Allah. Sebab semua tu panggil nekan hukum kita, luar jangkauan kita, sebab tawakal tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena yakin tawakal itu akan keluar natijah yang baik kalau kita proses kerja sesungguh dengan kerja yang kita buat tu, insya-Allah yang akan keluar natijah yang baik dengan sebab tawakal kita itu sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.